tuan-puan sekalian, ini zamannya. Zaman akhir zaman. Kalau tak tunggu akhir zaman, tanda-tanda kiamat memang dah jelas banyak tuan-puan sekalian. Dalam waktu kita jaga berkenaan dengan SOP, kesihatan, keselamatan semua tuan-puan yang berkata Allah sekalian, kita kena buat persiapan untuk menghadapi fitnah yang paling besar, itu Dajjal, fitnah kecil yang dah keluar. Tuan-puan sekalian, wabak COVID-19 ini bukan ujian kesihatan, keselamatan, nyawa sahaja, tapi dia menguji semua. Subhanallah, saya bukan secara peribadi tuan-puan di mata Allah sekalian, saya menghormati kedua-dua pandangan, menghormati, tak mengejek, tak menghina. Walaupun ada pandangan setengah pihak tu macam kelakar, macam lucu, macam tak logik, tapi saya baca. Untuk menghina, untuk mengejek, untuk mempeli, untuk mempelekehkan, tidak. Tidak, ia rugi untuk diri kita, akhlak yang buruk. Bila saya baca perkongsian-perkongsian daripada pihak yang kita sebut yang mewujudkan konspirasi, kan istilahnya kita sebutkan konspirasi, bila dia kaitkan dengan sekian-sekian, ini agenda-agenda Yahudi, agenda konspirasi, agenda Freemason, agenda. Lepas tu ada grup yang kita sebut realistik, grup berdasarkan fakta saintifik dan sebagainya, grup-grup agamawan dan sebagainya. Kalau saya baca semua, saya dengar semua. Sampai peringkat saya fikir, ya Allah, ini zamannya. Yang mana zaman ini tuan-puan yang berkata bukan akan semakin pulih, tak. Kita sedang meniti satu demi satu anak tangga. Kita sedang membuka satu demi satu tirai untuk menuju ke fitnah-fitnah yang lebih dahsyat. Fitnah-fitnah yang sedang kita lalui sekarang bukan semakin kurang, bukan semakin pulih, tak. Kita akan semakin worse, is getting worse. Ia akan semakin teruk, semakin dahsyat, semakin parah. Subhanallah. Kalaulah kita kata, okey, insya-Allah esok berlaku perubahan ini, tak. Sehinggalah berlakunya keluar Dajjal dan sebagainya, kan selepas itu barulah kembali semula kepada kemenangan kekuasaan Islam menguasai 2/3 dunia dan sebagainya. Itu selepas zaman fitnah yang sangat dahsyat, selepas Dajjal dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bukanlah bermaksud kita ni pasrah, tak payah buat apalah, dah memang dah zamannya, memang Nabi dah sebut. Kita belajar tentang rukun iman. Rukun iman yang keenam iaitu beriman kepada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat berserta dengan beriman dengan tanda-tanda yang akan berlaku. Dan tanda-tanda ini disebut dalam hadis yang sahih. Tanda-tanda ini disebut di dalam firman Allah dan sebagainya. Alim ulama kan yang telah membuat kajian secara ilmiah. Maka tuan-puan dimati Allah sekalian, apa persiapan kita untuk bertemu dengan semua ni? Apa persiapan kita? Mana-mana manusia yang masih sibuk berkenaan dengan hal orang lain dan lagi bab aib manusia yang lain, dia adalah orang yang rugi. Sebab itu disebutkan oleh ulama akhir zaman, bila dah keluar tanda sekian-sekian. Kita tengok wabak COVID-19 ni tuan-puan sekalian, apa yang berlaku pada kita semua. Solat Jumaat ditinggalkan tanpa rasa bersalah. Memang sebab SOP, ramai orang lelaki tak boleh nak solat Jumaat walaupun nak. Tetapi selepas tak menunaikan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, kita wajib solat taubat. Kena solat taubat. Kena mohon ampun, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Aku tidak solat Jumaat, ya Allah. Dah 3 kali berturut-turut, ya Allah. Ya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mesti kena mohon taubat juga. Mohon istighfar, mohon ampun. Wajib meninggalkan, maksudnya kita meninggalkan kefarduan, kewajipan solat Jumaat itu dengan rasa bersalah, dengan rasa berdosa. Bukan subhanallah, ia aib dan ia sangat hina, ia sangat memalukan. Mana-mana lelaki yang ia dengan sebab SOP tak solat Jumaat, tiba-tiba boleh berada di shopping komplek, tiba-tiba boleh berada di food court, tiba-tiba boleh berada ni, subhanallah, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Sewajarnya orang lelaki yang wajib solat Jumaat pada waktu Jumaat itu berdiam di rumah, kemudian sedaya upaya mungkin buka TV ke, buka apa, dengar juga khutbah. Adakah kita yakin dan kita jamin di akhirat kelak kita boleh menjawab di hadapan Allah, kenapa kamu mengabaikan solat Jumaat, kefarduan ke atas kamu? Wabak, kemudian SOP, saya hanya patut SOP bagi lelaki yang beriman, lelaki yang soleh. Waktu solat Jumaat yang dia terhalang untuk pergi, dia mungkin akan menangis, dia mungkin akan terduduk, mungkin dia akan mengambil masa. Apatah lagi jauh orang yang soleh, lelaki yang soleh yang beriman, jauh sekali
ketika itu nak berkeliaran di food court, berkeliaran di jalan raya. Sebab apa? Itu waktunya, kewajipan bagi dia seorang lelaki sepatutnya berada di rumah Allah untuk mendengar khutbah, untuk solat Jumaat berjemaah. Sebab itu para ulama mengatakan meninggalkan solat Jumaat walaupun kerana SOP dan sebagainya perlu disertai dengan rasa perasaan takut, bimbang, berdosa, rasa sedih. Tapi apa yang berlaku hari ini? Kebiasaan. Norma baru. Norma baru yang telah merosakkan akidah umat Islam. Tidak rasa bersalah lagi. Tidak rasa apa-apa. Bahkan tak berusaha langsung untuk daftarkan diri. Tak berusaha langsung untuk mencuba dulu. Daripada awal sampai sekarang dah selesa tak solat Jumaat. Subhanallah. Duduk kat rumah boleh tengok movie. Duduk kat rumah boleh sekian-sekian. Tak rasa. Tak ajak ya ahli keluarga, anak-anak lelaki sama-sama. Tak apalah, kita buat apa yang mampu kita buat. Sepatutnya kita berada di masjid, tapi kerana SOP, kan, kerana sekian-sekian. Wallahu alam, tuan-tuan sekalian, wabak ini benar-benar membuatkan kita umat Islam hilang nilai diri kita, hilang sungguh. Subhanallah. Ya, memang saya bukan nak menentang SOP ke tidak. Saya nak beri kita kefahaman ujian apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ujian apa yang sedang kita lalui sekarang. Ya, sama-sama umat Islam kita berjumpa, tidak ada lagi bersalam. Ya, tidak ada lagi bersalam. Sedangkan hadis Nabi yang sahih, bila kita bersalam akan gugur dosa. Masya Allah, itu sunnah Nabi yang sangat besar. Bila solat berjarak, solat, ya, itu pun saya bukan nak bahaskan. Kita dah solat berjarak, jauh, tak rapatkan saf, kita tak boleh bersalam. Senyum itu satu sedekah, kan. Bermanis muka itu sedekah. Kita dah tak ada senyuman sesama kita. Kita dah tak ada saling ziarah menziarah. Anak-anak tidak dapat berbakti menjaga orang tua. Kita terputus hubungan silaturahim, kemungkaran berleluasa. Hari ini umat Islam memang tenggelam. Kita tengok di Malaysia saja dalam hiburan demi hiburan, melayan movie ke movie, Netflix ke Netflix. Tingkatan melihat pornografi, video lucah sangat tinggi. Dicatatkan antara yang tertinggi di Asia adalah Malaysia. Antara negara yang tertinggi capaian video lucah adalah Malaysia. Ini berdasarkan beberapa portal lucah. Mereka boleh kesan capaian-capaian ini daripada negara mana. Kalau di Asia, Malaysia. Orang yang tak biasa tengok video lucah pun tengok video lucah. Peningkatan kes penceraian semakin tinggi. Peningkatan penderaan makin tinggi. Kita boleh tengok pembunuhan yang kejam berlaku dalam tempoh COVID ni yang sangat berat. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, tengok saja di media sosial, kebencian begitu berleluasa. Setiap hari ada je aib umat Islam dibuka, dibongkar, diselongkar untuk dijadikan bahan cerita. Subhanallah, tuan-puan dan sekalian, apa yang berlaku sebenarnya? Sama-sama orang alim, sama-sama orang soleh saling membuka aib, sama-sama orang agama, sama-sama orang politik saling, subhanallah, sama-sama rakyat. Semua kacau bilau ini, tuan-puan di mata Allah sekalian, ia bukan akan semakin perlahan, semakin kurang. Kacau bilau ini bukan semakin baik, semakin pulih, ia akan semakin parah. Sehingga keluarlah sebesar-besar, seutama-utama fitnah yang paling utama, iaitu fitnah tu Dajjal. Tapi sebelum fitnah Dajjal yang sebenar keluar, kita hari ini telah kalah dengan fitnah-fitnah kecil yang telah disusun oleh para musuh Islam. Sebenarnya, Masya Allah, yang sedang merosakkan kita ada daripada dalam umat Islam sendiri. Masya Allah. Okey, mungkin ada yang tanya, Ustazah, apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Tuan-tuan dimati Allah sekalian, tolong istiqamah. Istiqamah dengan amal-amal soleh. Istiqamah walaupun sedikit, tapi istiqamah. Yang pertama, jaga solat fardu 5 waktu di awal waktu. Cuba sedaya upaya. Kalau ada apa-apa yang menghalang kita untuk solat di awal waktu, cuba uruskan. Dan tidak rugi kita mengorbankan sesuatu untuk kita dapat solat di awal waktu. Ketika 3 tahun yang lepas, 4 tahun yang lepas, tuan-puan, kisah benar, saya pernah naik satu teksi. Kemudian pemandu teksi, ini cerita bukan sebelum wabak ni, masa tu saya kerja di Jabatan Agama lagi. Maksud cerita ni dah lama, 6 tahun 7 tahun yang lepas. Subhanallah. Masa tu saya ada conference di KL. Jadi saya pergi dengan naik komuter. Lepas tu saya naik komuter, kemudian saya naik teksi. Masa tu Grab semua tak ada, untuk menuju ke conference tu. Masya Allah. Bila saya pergi, saya ingat masa tu saya pergi dengan arwah Ustazah Nur Hayati Musa. Saya pergi berdua, conference halal.
dekat Miti macam tu lah. Kemudian bila saya naik teksi tu, yang pembawa teksi tu kita tahu orang educated, sebab dia boleh cakap in English lah, dia boleh cakap, dia boleh speaking. Bila saya tanya, bila borak, saya memang suka borak, saya orang yang ramah. Dengan pemandu teksi mesti akan bercakap, saya tanya itu, saya tanya ni. Lepas tu dia boleh speaking tau, dia boleh speaking. Saya bertanya, encik, background encik apa sebenarnya? Sebelum encik bawa teksi ni, encik kerja apa? Kemudian dia cerita, dia adalah manager besar sebuah bank. Gaji dia dah RM10,000, RM20,000 ke RM30,000. Dia kata, puan, saya memang peringkat yang dah ada driver, saya ada rumah besar yang mewah. Tapi satu benda yang saya tak dapat adalah solat awal di awal waktu. Solat fardu di awal waktu itu saya tak dapat, puan, saya tak dapat. Saya dapat semua apa yang saya nak. Saya dipanggil tuan, saya dipanggil bos, saya manager besar bank. Subhanallah. Saya ada rumah besar, semua Allah bagi. Tapi yang saya tak dapat daripada Allah adalah solat jemaah, solat fardu di awal waktu dan di masjid. Lepas tu saya kata, apa yang tuan buat? Saya tinggalkan semua, saya berhenti kerja. Saya berhenti dan saya bawa teksi. Saya kata, ya Allah, tuan tinggalkan semua. Kata ustazah, ia sangat berbaloi. Apa cabaran tuan? Peringkat awal tuan lalui apa? Dia kata, puan, pertama yang paling tak boleh terima adalah isteri saya. Sebab daripada kehidupan yang mewah, daripada kami ada rumah yang besar, akhirnya saya terpaksa jual rumah tersebut sebab saya tak mampu nak bayar. Kami berpindah ke rumah yang kecil. Daripada kami ada kereta-kereta yang besar dan mewah, sekarang salah satu kereta adalah teksi ini. Anak-anak susah nak terima, puan. Anak-anak susah nak terima. Perubahan hidup yang sangat drastik. Namun dia kata, ustazah, lama-lama Allah berikan ketenangan, kebahagiaan yang tidak pernah kami rasai ketika kami hidup mewah dulu. Saya kata, ya Allah, hebatnya tuan, pengorbanan yang sangat hebat. Ustazah, masa tu saya bukan penceramah, saya bukan siapa-siapa. Dia panggil puan lah. Dia kata, puan, sekarang saya boleh berhenti 10 minit sebelum solat untuk panggilan paling utama adalah panggilan Allah. Bila azan datang, hayya ala salah, hayya ala falah, datanglah menuju kepada solat, datanglah menuju kejayaan. Saya membayangkan saya sedang menuju kepada al-falah, iaitu syurga Allah. Kejayaan yang sebenar adalah bila saya boleh bawa diri saya dan ahli keluarga saya ke syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Jadi kenapa kita tidak mahu menyaut hayya ala solah, datang kepada solat, datang menuju kejayaan? Kejayaan yang sebenar adalah kita bebas daripada api neraka. Kejayaan sebenar adalah apabila kita dapat syurga Allah. Allahu Akbar. Dan bila ada orang, dia kata, puan, pemandu teksi semua nak pelanggan. Tetapi bila dah kita dah tahu waktu solat, saya tak akan ambil mana-mana pelanggan. Walaupun pelanggan tahan teksi saya, kerana bila nak tiba waktu solat, saya akan menuju ke rumah Allah. Saya akan solat berjemaah di masjid. Dan nikmat bila boleh solat fardu berjemaah 5 waktu, nikmat yang tidak ada taranya. Dia kata, Allah berikan kemanisan, Allah berikan kenikmatan. Isteri saya, anak-anak saya semua berubah, ustazah. Kalau dulu anak saya ada perangai sekian-sekian, isteri saya semua berubah, ustazah. Dan ia tidak ada nilai sedikit pun nikmat yang saya miliki sekarang dengan apa jua kekayaan, kebahagiaan yang lain yang dimiliki di dunia ini. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Di dalam solat, ada apa di dalam solat? Di dalam solat ada pujian kepada Allah. Kita mula dengan solat Allahu Akbar, kita memuji Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sambung Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nabi sebut, barang siapa yang membaca doa iftitah tu, akan dibuka pintu langit, dibuka doa-doanya akan diangkat oleh Allah. Kemudian kita mula dengan Al-Fatihah, ada pujian kepada Allah. Dan diselangi Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Ada doa di dalam solat. Siapa yang menunaikan solat, jaga sungguh. Dalam solat ada selawat. Pada tahiyat, dalam solat ada syahadah. Kita akan memperbarui solat kita. Kita akan memperbarui syahadah kita setiap kali solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat ada istighfar, ada permohonan ampun. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu kalau siapa yang malas pun nak berdoa, malas nak berzikir, malas nak buat amal solat, buat amal soleh banyak-banyak, jaga solat fardu 5 waktu. InsyaAllah kita akan selamat daripada fitnah kecil ataupun fitnah besar, fitnah tu Dajjal.